Assalamualaikum. Welcome back to my channel guys. So kepada siapa yang belum subscribe, tolong subscribe. Minta tekan button like sekali dekat bawah. So ini adalah video kedua Taufik. So hopefully korang tengok sampai habis Cerita hari ini menceritakan tentang kes kerasukan seorang perempuan yang bernama Anneliese Michel yang dirasuki 6 jin ke dalam tubuh badan dia. So kalau korang tak tahu, cerita ini juga pernah diadaptasi di sebuah filem yang bernama The Associate of Emily Rose. So cerita ni yang ditayangkan pada 2005 guys. So cerita ni bukanlah cerita fiction semata-mata. Cerita ni adalah diadaptasi kepada cerita yang benar lah. So macam mana nak tahu cerita yang benar? Jom. So kes ni dianggap kontroversial sebab kes ni terdapat beberapa percagahan di antara ilmu perabatan moden dan juga ilmu tradisional guys. So sampaikan kes ni bawa ke muka pengadilan guys. So masuk mahkamah lah kes ni. Agak kontroversi sikit lah. So kes kait macam ni pun masih dia bawa ke muka pengadilan. So tanpa buang masa, let's go. Jom ceritakan tentang siapa dan kenapa dia ni kena rasuk. So, Anneliese Michel dilahirkan pada 21 September 1952 di Jerman guys. Michel dibesarkan dengan 3 orang adik perempuannya dari ibu dan bapa beliau yang bernama Anna dan juga Joseph. So keluarga diorang ni agak strict sikit lah tentang agama diorang. Dia selalu pergi seminggu 2 kali, lebih kurang macam tu lah. So family dia agak strict tentang agama dia. So pada 1968 guys, so ketika tu Anneliese baru berumur 16 tahun. So dia ni pingsan secara tiba-tiba dekat sekolah dia. So masa dia pingsan tu, kawan dia cakap dia berjalan dengan keadaan yang hayal. Lepas tu dia pingsan lah. Ketika Anneliese bangun daripada pingsan, kawan-kawan dia bertanya pada dia, kenapa kau berjalan terhuyung-hayang kan? Lepas tu dia cakap dia tak ingat apa-apa. Cerita dia tak habis kat situ. Pada malam tu juga guys, Anneliese ni kena empap guys. So dia merasakan ada tekanan yang berat yang menghempap dada dia ke katil guys. So maknanya dia tak boleh bangun. Kalau dah cakap kena empak tu, of course lah kena empak dengan jin lah kan. That's one thing lah yang kita boleh assume untuk perkara tersebut. So 1 tahun selepas tu guys, 1969, benda yang sama terjadi lagi pada Anneliese Michel guys, yang kena empak, kejung, kejang dan sebagainya, itulah macam orang tak boleh gerak. So keluarga Anneliese Michel ni mengambil keputusan untuk memanggil doktor keluarga beliau lah, iaitu Dr. Vogt dan juga Dr. Luthi untuk check kenapa si Anneliese Michel ni jadi macam ni. So Dr. Luthi ni membuat pemeriksaan electroencephalography. Aku tak kerti sebut kan benda ni. So pendek kata pemeriksaan EEG lah. So pemeriksaan EEG ni adalah jenis imbasan otak. So sekiranya kalau otak tu ada dalam keadaan yang tidak baik ataupun ada sel yang kerosakan, so imbasan ni boleh dapat detect lah. So selepas membuat imbasan, Dr. Luthi mengatakan tiada masalah yang pelik yang berlaku kepada Anneliese guys. So bila dia check tu tak ada apa-apa. Doktor cakap otak dia okey je, sihat-sihat saja. So doktor meramalkan yang Anneliese Michel ni mengalami penyakit sawan. Penyakit pula. So Dr. Luthi ni meramalkan bahawa si Anneliese Michel ni menghidapi penyakit sawan. Okey guys, daripada tahun 1968 sampai 1972, kejadian yang mirip berlaku kepada Anneliese guys. So sebanyak 4 kali guys. Benda yang sama, kena empap, kejang-kejang, pingsan dan sebagainya, benda yang sama berlaku. So kerana pada awalnya doktor membuat imbasan EEG tu yang mengatakan dia ada penyakit sawan tu, doktor menyimpulkan bahawa berkemungkinan Anneliese ni terkena penyakit kejang-kejang lah guys. Tadi cakap penyakit sawan and dia penyakit kejang-kejang. So 2 penyakit lah yang doktor dah clarifikan kepada Anneliese ni. So setelah membuat pemeriksaan terhadap Anneliese, so doktor check yang dia ada penyakit sawan tadi dengan penyakit kejang-kejang. So doktor membagi sejenis ubat yang bernama anticonvulsant dan juga dilantin. So aku tak berapa nak faham sangat 2 ubat ni, maybe 2 ubat penyakit tu lah, sawan dan juga kejang-kejang tu. Selain pada 1972, doktor ada check masa dia buat penyimbasan tu, dia punya graf ada lari sikit. Tapi normal balik guys. Tidak ketara sesama sekali lah imbasan tu lari, then dia normal balik.
So tak ada seteruk yang doktor tu ingatkan lah. So maknanya dia okey lah, tak ada masalah. Doktor pun tak dapat nak menjelaskan apa sebenarnya terjadi pada Annalise ni selepas check up tersebut terjadi. Pada 1973, ketika ini Annalise Michel berumur 21 tahun guys. Kat sinilah start hal-hal yang menyeramkan terjadi pada beliau. So dia macam dipengaruhi oleh roh-roh jahat. Salah satunya dia selalu diganggu ketika nak tidur guys. Kalau dia nak tidur biasa ada orang ketuk-ketuk kan. Ada orang ketuk-ketuk pintu. Tetapi ketukan tu bukan sahaja Annalise yang mendengar, malah ahli keluarga dan juga adik-beradiknya juga dengar. So ketukan tu yang berlarutan sepanjang malam. Kalau aku kena pun aku takut ke tu pak. Okay, gila malam-malam nak tidur orang ketuk. Kalau aku terberak situ guys. Annalise juga selalu terganggu dengan suara-suara halus membisik ke telinga. Maybe suara tu jin yang bisik ataupun suara yang main dekat dalam kepala otak dia. Suara tu berkatakan yang kau akan masuk ke neraka. Kau akan diseksa di dalam neraka. Seram guys. Gila kau, tak seram? Ibu Annalise menceritakan yang dia nampak Annalise sedang menatap patung Mary guys. Patung Mary yang patung yang biasa diorang letak kat rumah tu. Dia menatap dengan muka yang sangat marah dan kemudian matanya berubah hitam keseluruhannya guys. Menyeramkan cut. Ibu Annalise juga mengatakan bahawa ketika itu tangan beliau juga berubah bentuk macam tiba-tiba macam marah macam tangan kuku macam ni kan. Aku pun tak tahu kenapa dia marah sangat tengok patung tu. Tak apa, kita teruskan dengan cerita dia. Dr. Luthi pula selalu tergambar-gambarkan wajah-wajah syaitan dan juga iblis ketika membuat lawatan untuk cek si Annalise ni lah. So dia selalu menggambarkan wajah-wajah jin dan juga syaitan tu. So dia ceritakan kepada Annalise wajah-wajah tu dengan terperinci guys. Selepas Dr. Luthi menceritakan wajah-wajah yang dia nampak dan digambarkan olehnya, Annalise mengatakan bahawa iblis-iblis itu berada di dalam tubuhnya. Kau rasa? Dia boleh pula tahu muka jin dan syaitan yang merasuk kat dalam badan dia. Bukan setakat itu, Annalise dan juga keluarganya kadang-kadang terhidu bau yang tidak elok. Macam dia kat bau dia macam bau tai yang terbakar dekat sekitar rumah diorang. Overpower duk ni. Kau bayangkan bau tai terbakar. Uish. So hal-hal misteri sering berlaku kat dalam rumah. So ibu dia ni bertindak untuk mencari seorang pakar dalam perubatan dan juga hal-hal gaib ni. So ibu dia memutuskan untuk mencari jinsut ataupun sebagai pegawai agama, lebih kurang macam itulah. So akhirnya ibu dia berjumpa dengan Padri Alp. Pada November 1973, Annalise berjumpa dengan pakar psikiatris yang mendiagnosis dengan penyakit saraf dan berkemungkinan penyakit epilepsi. Doktor memberi Annalise ubat Tigertol yang lebih kuat daripada ubat yang sebelumnya yang dia bagi, iaitu Convulsion dan juga Dilatin lah. Dia lebih kuat lagi lah. Pada tahun yang sama iaitu 1973, Annalise mengalami kemurungan guys. Kemurungan yang dahsyat. Dia berniat untuk membunuh dirinya. Dia macam dah terlampau stres. Dia rasa dia macam nak bunuh diri. So keadaan dia semakin lama semakin teruk. Dia koyakkan baju dia sendiri. Dia hentak-hentak kepala dia dekat dinding. Ada kadang dia makan lalat guys. Dia makan laba-laba yang ada kat dinding tu. Bila dia dah makan benda-benda macam tu, dia buka macam selamba tak ada apa-apa. Korang rasa? Dan ada masa guys, Annalise Michel ni menjilat air kencing dia sendiri dekat lantai guys. So dia akan tiba-tiba menjerit kuat-kuat. Lepas tu tiba-tiba membuat suara anjing. Korang tahu lah buat suara anjing macam ni kan. Lepas tu dia merosakkan semua harta benda kat dalam bilik dia, terutama sekali barang-barang berkaitan dengan salib ataupun agama. So dia macam salib, nampak salib, tak kisahlah benda tu gambar ke, patung ke, lukisan ke, dia akan rosak kan guys. Semua benda tu dia akan rosak. Dia macam tak suka tengok benda-benda macam tu. So keluarga Michel pula tengok dia ni mempunyai kekuatan yang luar biasa guys. Superhuman punya kekuatan. Sebab apa aku cakap dia ada macam superhuman punya kekuatan? Sebab dia boleh campak adik dia macam tu. Macam campak anak patung. Dia angkat dia campak macam anak patung. Dan ketika itu, Michel ni, ibu dia datang masuk bilik bagi dia buah apple.
Lepas tu dia ambil buah apple tu guys. Dengan satu tangan dia pegang. Dia genggam. Pam! Pecah berselerak satu bilik. Kau gila tak power tu kalau kena penampar dengan dia kan. Melambung kau. Selepas kejadian yang tidak berapa normal yang berlaku. Yang dicampak adik dia. Dia pecahkan apple dengan satu tangan. Datang seorang ahli pakar penghalau syaitan guys. So nama dia adalah Father Rodwick. So dia datang untuk memeriksa analis lah ketika itu. Father Rodwick menyatakan bahawa analis ni kena rasuk, 100% kena rasuk guys. Bila keluarga analis Michelle mendengar, so keluarga Michelle bercakap dengan Father Rodwick, tolong bantu anak dia untuk menghalau apa jua yang berada di dalam badan dia. Itu setan-setan ataupun jin-jin yang dirasuk tu. Tapi Father Rodwick ni tolak dengan mentah-mentah guys. Dia tolak cakap tak nak, tak apa. Saya tak boleh ubat. Berkemungkinan Father Rodwick ni rasa yang ini dah kena rasuk tak parah ni. Dia rasa dia tak boleh buat. So ni dah tak parah sangat. Sebelum apa-apa, aku cabut dulu. Keluarga analis Michelle ni rasa kecewa. Dia minta pertolongan daripada uskup tempatan lah. Uskup tempatan ni rasanya macam imam kot. So selepas keluarga analis meminta tolong kepada uskup tempatan. Uskup tempatan menghantar 2 orang untuk membuat pengusiran syaitan besar-besaran kepada analis Michelle. So 2 orang yang terlibat adalah Padri Rance dan juga Padri Alt. Yang tadi Taufik cakap nama dia sebelum tadi. Untuk melakukan ritual pengusiran syaitan yang berada di dalam tubuh badan Michelle. Pada 24 September 1975, rukiah pertama dilakukan oleh Padri Rance dan juga Padri Alt kepada analis Michelle. Padri Rance dibenarkan untuk merakam menggunakan pita rakaman suara guys. Ini adalah pita rakaman asli suara analis Michelle dirasuk guys. Taufik akan playkan pita suara analis Michelle yang dirasuk. Tetapi awal-awal Taufik cakap warning alert. Sekiranya korang penakut, tolong slowkan volume. Kalau korang rasa korang nak dengar, korang boleh dengar. Kalau rasa korang takut nak dengar, tolong slowkan volume, okey? Ich spreche dazu, dass ich in dem Wald drin bin. Ich sag dir die Rotnase noch so lang, bis es lebt wird. So blöde Wein. Und geht kein zurück. Nee! In alle Ewigkeit! Sesi rawatan ini berlarutan sehingga 10 bulan guys. Analis juga dirawat sebanyak 67 kali guys. Banyak dia kena rawat. Seminggu dalam 2 atau 3 kali Padri akan datang ke rumah dia untuk merawat analis. Dan satu rawatan memakan masa selama 4 jam guys. Lepak kan? Dengan analis Michelle dengan penat dan juga Padri pun penat. Ya, sebab seminggu 2 atau 3 kali diorang nak kena lawan jin yang berada dalam tubuh badan analis Michelle ni guys. Kesian. Padri juga berkata kepada analis Michelle untuk berhenti mengambil ubat-ubatan daripada doktor atas sebab dia boleh melemahkan analis Michelle ketika sesi rawatan dijalankan. So dia tak boleh makan ubat lah. So dia sebab maybe ubat tu boleh melemahkan tubuh badan analis Michelle ketika buat rawatan. So Taufik dah cakap tadi yang dalam badan analis Michelle ni bukan ada 1, bukan ada 2, tetapi 6 jin guys. Korang bayangkanlah 6 jin yang berada dalam badan analis Michelle ni. Dan Padri pun bertanya siapa lagi yang ada dalam tubuh badan analis Michelle ni. Dia pun menjawab. So Taufik akan playkan lagi sekali satu pita rakaman suara yang analis Michelle dalam keadaan dirasuk dan menjawab soalan Padri ni. Sekali lagi warning alert. So korang rasa kalau korang takut, boleh slowkan volume. Kalau korang rasa korang berani, just play along. Ich, der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler. 5 Stimmen. Das ist der 6. Oh, den haben wir gelogen. Den habt ihr natürlich. So total semua sekali ada 6 guys. Tapi yang ke-6 tu tak sempat dirakam oleh Padri Rance. Nama yang tak sempat nak direkod oleh pita rakaman tu adalah Valentin Fleischmann. Siapa dia ni guys? So benda yang dirasuk dalam badan analis Michelle ni menceritakan dengan detail siapakah Valentin Fleischmann ni. Sorry aku macam pelat lah nak sebut nama dia. So Valentin Fleischmann ni adalah seorang padri pada tahun 1500-an macam tu guys. Yang dihalau keluar dari gereja atas perilaku yang buruk guys. So padri yang ada dekat situ dan juga keluarga analis Michelle kejut
Sebab cerita yang diceritakan oleh jin tersebut adalah sangat-sangat tepat dan sangat-sangat terperinci guys. Kenapa? Macam mana si analis Michelle ni boleh tahu? Macam mana jin ni boleh tahu? Siapa tu Valentine Fleischmann? Berkemungkinan ini pendapat Taufik sendiri lah. Maybe jin yang rasuk analis Michelle ni, maybe dia ada di tempat kejadian semasa Valentine Fleischmann ni buat benda-benda tak baik lah dekat gereja. Ni pendapat Taufik je lah. Selepas sesi rawatan, demi rawatan yang dijalankan oleh Anneliese Michel ni makin lama makin teruk guys. Dia macam Taufik cakap tadi, dia dah start tak betul, dia hentak kepala dia dekat dinding guys. Kuat-kuat. Dia gigit diri dia sendiri, dia cederakan diri dia sendiri, cederakan ahli keluarga dia. So, lepas kejadian tu, ahli keluarga dia memutuskan untuk mengikat Anneliese Michel ni dekat katil guys, supaya dia tidak mencederakan diri dia dan juga keluarga dia yang lain. Yang buat keadaan yang lebih bahayanya guys, Anneliese Michel ni, dia dah tak nak makan langsung, walaupun sesuap. Korang nak tahu tak apa yang dia cakap dekat mak dia? Bukan dia yang tak nak makan, tetapi dia tidak dibenarkan untuk makan. Jin tu tak bagi dia makan guys. Korang bayangkan lah, dia lapar tapi dia tidak dibenarkan makan. Korang rasa kesian ni. So badan Anneliese ni makin lama makin kurus, makin lama makin kurus, makin lama makin kurus. Korang nak tahu berat badan dia berapa guys? Berat badan dia hanya 32 kilo sahaja guys. Dalam keadaan tersebut, dengan umur dia 22 tahun, dengan berat badan yang 32 kilo tu guys, berat badan tu tidak ideal guys. Berat badan yang ideal untuk umur 22 tahun, maybe lebih kurang 45-50 kilo, lebih kurang macam tu lah. Kan, perempuan kalau 32 tu sangat-sangat ringan guys. Walaupun keadaan dia yang sangat-sangat kurus dan sangat-sangat ringan tu guys, dia masih mempunyai tenaga yang luar biasa guys. Semasa diorang nak ikat Anneliese dekat katil tu guys, orang kena diri setiap penjuru guys untuk pegang dua tangan dia dan dua kaki dia guys. So orang kena pegang salah satu. Sebab dia sangat-sangat kuat guys. Sebab dia ada tenaga yang luar biasa macam superhuman. Pada Jun 1976, keadaan Anneliese makin teruk guys. Dalam keadaan dia yang teruk, muka dia dah start pucat, dia dah start cengkung, badan dah lebam-lebam. Dalam masa yang sama, dia mengidapi penyakit demam panas. Tetapi dia tak nak pergi jumpa doktor guys. Dia cakap dia tak nak pergi jumpa doktor. Pada akhir bulan tersebut, iaitu 30 Jun 1976, Anneliese menjalani sesi rawatan yang seterusnya. Pada rawatan tersebut, dia hanya mengatakan, tolong ampunkan saya. Lepas tu dia bercakap dengan mak dia, mak, aku takut. Pada keesokan harinya, itu 1 Julai 1976, keluarga Anneliese pergi ke bilik dia untuk memberi sarapan, tetapi alangkah sedihnya, Anneliese Michel telah meninggal dunia guys. Hasil autopsi mengatakan bahawa Anneliese Michel meninggal dunia kerana dehidrasi yang teruk dan kurang zat makanan guys. Dan ketika Anneliese Michel meninggal dunia, berat badan dia hanya 34 kilo dan dia berumur 23 tahun. Saat itu guys. Sian, tak boleh makan, badan kurus, muka lebam. Astaghfirullahalazim, jauh-jauhkanlah daripada kita semua. Kesimpulannya guys, ibu bapa Anneliese telah cuba sedaya upaya beliau. Dia dah hantar pergi doktor, dia dah hantar pergi psikiatris, dia dah cek saraf otak dia menggunakan EEG tu. Dan juga ibu bapa beliau telah cuba alternatif lain dan letakkan semua kepercayaan beliau pada padri untuk membuat pengusiran syaitan di dalam tubuh badan Anneliese sampailah dia tidak dapat diselamatkan lagi guys. Kisah Anneliese Michel tidak sampai di situ sahaja guys. Selepas Anneliese Michel meninggal dunia, dua padri, Padri Renz dan juga Padri Art dan juga ibu bapa Anneliese Michel dihadapkan ke mahkamah. Korang rasa? Diorang dituduh membuat pembunuhan yang cuai. Kes diorang diadili pada tahun 1978 guys. Masa di mahkamah, pihak pembela adalah ibu bapa Anneliese dan juga dua padri tadi guys. Diorang cuba memberikan keterangan kepada
pihak mahkamah apa yang telah terjadi kepada Annelise, apa yang diorang nampak masa Annelise sakit, masa diorang buat ritual pengusiran syaitan tu. Annelise buat apa? Annelise kutuk kepala dia, Annelise makan spider dia, Annelise tu. Diorang juga memberikan semua pita rakaman suara kepada pihak mahkamah yang menyatakan ini adalah sebagai bukti yang Annelise Michelle telah diseksa oleh jin sehingga mati. Tapi malangnya nasib beliau guys, pihak mahkamah langsung tidak ambil serius dengan apa yang diceritakan oleh mereka guys. Mahkamah langsung tak percaya dengan hal-hal gaib ni guys. Hal-hal supernatural ni diorang semua tak nak ambil tahu, diorang tak nak percaya. Taufik boleh cakapkan tragik lah sebab kat sinilah berlaku kawan makan kawan guys. Cerita dia macam ni guys. Mahkamah mendakwa salah satu punca kematian Annelise Michelle kerana tidak dibawa ke hospital. Maknanya family Annelise Michelle dan juga padri tadi tidak bawa Annelise Michelle pergi ke hospital dan jumpa dengan doktor. Cek dengan doktor sendiri apa penyakit yang Annelise Michelle ada time tu. Padahal ketika itu Padri Rance ada berjumpa dengan kawannya yang merupakan seorang doktor ketika itu. Nama dia adalah Dr. Richard Roth. Padri Rance cakap tolong cek si Annelise ni apa yang dia boleh bantu. So maknanya Dr. Rance ni pergi jumpa kawan dia ni, doktor ni, minta tolong dia, tolong cekkan si Annelise apa yang terjadi pada dia. So bila mahkamah tanya kepada Dr. Richard tentang rawatan yang dibuat oleh Dr. Richard ni terhadap Annelise Michelle, Dr. Richard ni cakap masa dia buat rawatan tu tak ada apa-apa yang terjadi kepada Annelise Michelle. Tak ada luka, tak ada bengkak, tak ada sakit. So Annelise ni normal macam biasa. Tapi pada dia cakap yang semua tu berlaku dan terjadi kepada Annelise Michelle. So Dr. Richard bagi statement macam tu guys sebab dia tak nak didakwa oleh mahkamah dan dia nak jaga buntut dia sendiri. Dia tak nak terbabit dalam kes ni langsung. Sampai macam tu sekali guys. Dia macam saya datang, saya cek tak ada apa-apa, semua okey-okey. Dia jaga buntut dia sendiri guys. Mangkuk punya doktor. Dia dah jaga buntut dia sendiri, tak apa guys. Lepas tu kan nak tahu dia orang cakap apa. Dia ada suntikan untuk syaitan. La ilaha illallah. Betapa bongoknya orang macam ni guys. Doktor tu tak ada suntikan untuk syaitan. Aku suntik kepala dia lagi. FYI guys. Tujuan Dr. Richard ni datang ke rumah Annelise Michelle bukan sebab nak cek ataupun nak merawat si Annelise Michelle ni. Dia nak tengok dengan mata kepala dia sendiri apa yang terjadi dengan Annelise Michelle ni. So maknanya dia datang ke rumah Annelise Michelle tu untuk tengok hal-hal gaib je guys. Hal-hal supernatural je. Bukan nak buat apa pun. Seperti yang Taufik ceritakan tadi, pihak hospital membuat autopsi yang menyatakan bahawa si Annelise Michelle ni tiada penyakit otak dan tak ada masalah dengan otak dia. Otak dia sihat-sihat sahaja guys. Pihak pendakwa cakap yang si Annelise ni memang dulu ada penyakit sawan guys. Lepas dia makan ubat-ubat yang doktor bagi pada dia, dia dah okey guys. Sebab tu masa doktor buat pembedahan otak dan cek otak dia, sebab tu tak ada apa-apa yang terjadi. Otak dia sihat saja sebab dia dah makan ubat. So pihak pendakwa beranggapan yang Annelise Michelle ni dah baik sebenarnya. Dia sakit balik disebabkan aktiviti pengusiran syaitan yang berlangsung selama 67 kali guys. Benda tu yang sebenarnya yang buat Annelise Michelle sakit. Dan dia jadi gila dan matilah seorang. Itu mahkamah yang cakap lah. Akhirnya mahkamah menyokong pihak pendakwa dan mahkamah menjatuhkan hukuman kepada ibu bapa Annelise dan juga dua orang padri tadi dipenjarakan selama 6 bulan dan juga kos-kos mahkamah ditanggung oleh mereka guys. So kalau apa yang diceritakan tadi, apa korang rasa? Betul ke mahkamah buat tindakan tu terhadap 4 orang tersebut? Keputusan yang dibuat oleh mahkamah tu juga ramai orang yang tak setuju guys. Ramai juga yang memperdebatkan apa sebenarnya yang membuat Annelise Michelle ni meninggal dunia. Masih ada buat pendapatan walaupun kes ni dah selesai. Itulah masih lagi ada orang yang tak puas hati. Diorang tak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Apa punca sebenarnya yang menyebabkan Annelise Michelle ni sakit dan meninggal guys. Adakah Annelise Michelle ini betul sakit mental ataupun epilepsi? Atau memang Annelise Michelle ni betul-betul dirasuki oleh syaitan ataupun jin yang sebanyak 6 ekor yang berada dalam badan tu? So korang nilailah sendiri. Korang boleh komen kat bawah. So sehingga jumpa lagi. See you when I see you. Ciao dulu. Bye-bye.